Dan sekarang ini penonton, kita akan terus membicarakan berkenaan dengan pasca bajet dengan kita memberi tumpuan kepada bagaimana usaha kerajaan untuk memperkasakan ekonomi gig. Seperti yang kita sedia maklum, bajet 2023 ini berasaskan 3R, iaitu responsif, bertanggungjawab dan juga reformis. Dan bagaimana melalui bajet ini akan memberi manfaat kepada keseluruhan komuniti, khususnya bagi penggiat industri dalam ekonomi gig. Jadi untuk kita memperhalusi berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Tan Pek Leong, Pensyarah Pembangunan Ekonomi Universiti Teknologi MARA UiTM. Selamat pagi, Prof. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Prof. Selamat pagi dan terima kasih kerana menjemput saya pagi ini, dan juga kirim salam daripada Asha Ayub Graduate Business School dan UiTM. Baik, Prof. Bila kita berbicara berkenaan ekonomi gig ini, dari kacamata Prof sendiri melalui pembentangan bajet 2023 ini, bagaimana haluan kerajaan, inisiatif-inisiatif yang telah diberikan untuk memperkasakan ekonomi gig? Ya, pertama sekali kita kena faham ekonomi gig ini, kita selalu mengatakan dia merujuk kepada P-hailing dengan E-hailing, iaitu riders makanan dan juga untuk Grab car drivers. But actually gig economy ini lebih dari itu. It's more than that, lebih daripada itu. Ia also merujuk kepada mereka yang freelancer, mereka yang sanggup bekerja sendiri dengan masa sendiri, jadi pekerja sendiri. So itulah yang kita kena faham. Bukan saja kepada rider yang kita faham dengan e-hailing dengan P-hailing. Jadi dalam bajet 2023 ini, kerajaan memang nak menekankan kepada membantu kepada e-hailing dan P-hailing, especially yang P-hailing ni, terutama P-hailing ni, untuk membantu mereka mendapatkan peralatan seperti motosikal, membaiki motosikal untuk mereka membolehkan mereka bekerja sebagai P-hailing. Itu fokus satu utama yang dalam skim tekun belia mobilepreneur yang kita faham bahawa kerajaan sekarang dalam dan juga program MyPSV yang mengatakan mereka boleh dapat dalam lingkungan 1,000 hingga 10,000 bantuan untuk membeli motosikal, membaiki motosikal. Tetapi pada pendapat saya memang itu penting untuk membolehkan mereka bermula mencari pendapatan sendiri, boleh-boleh kita. Tetapi yang penting ialah ada tak ini untuk jangka masa panjang membina kerjaya mereka. Jadi yang ini boleh membantu mereka mendapat pendapatan, tetapi untuk menjadikan kerjaya sepanjang hidup mereka tak bolehlah. Itu penting. So untuk boleh dapat pendapatan, yes. So apa yang kita perlu tekankan ialah inisiatif ini boleh membantu mereka mula dapat pendapatan. Betul. Ya. Tetapi tak bolehlah jadi kerjaya. Sebab dalam jangka masa panjang belia-belia kita ni, kita tak nak mereka jadi P-hailing driver rider selama-lamanya. Betul. Ya. Jadi kita nak juga ada inisiatif lain. So pada pendapat saya memang bajet ini ada juga merangkumi seperti TVET. So mereka juga memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk membantu belia-belia kita mendapat kemahiran tinggi seperti dalam TVET ini. So ini sangat penting supaya kerjaya mereka bukan saja jadi rider, betul, tetapi juga untuk mendapat kemahiran lain. Saya setuju dengan pernyataan Prof. Bagaimana melalui inisiatif-inisiatif seperti skim tekun belia, mobilepreneur dan juga program MyPSV ini menjadi satu pemula kepada kerjaya mereka ataupun untuk mereka meneruskan semua pendapatan mereka sebagai P-hailing ataupun e-hailing ini. Namun kita perlu melihat daripada kacamata yang lebih jauh lagi, Prof, untuk kita memastikan kejayaan kerjaya mereka dalam kehidupan mereka. Dan selepas ini Prof tadi ada menyentuh berkenaan reskilling, pembentukan kerjaya melalui aspek teknikal dan juga vocational. Jadi bagaimana aspirasi Prof melihat kepada ekonomi gig ini bukan berasaskan semata-mata P-hailing, e-hailing semata-mata, namun kita perlu melihat dalam ekosistem yang lebih meluas lagi kepada pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi khususnya dalam negara kita, Prof. Jadi dalam aspek ini, ramai daripada belia-belia kita merasa sangat gembira bila mereka dapat pendapatan lebih kurang 3,000, 4,000 atau sampai 5,000 sebagai Grab car rider, driver ini. Tapi
Kalau kita ikut penyelidik tempatan kita, there's one lady, nama dia Doris Liu. Dia kata kalaulah mereka terus menjadikan ini sebagai kejayaan mereka, mereka akan terperangkap dalam perangkap pendapatan rendah. Jadi ini bahaya. So jadi kita akan ada masalah sosial dalam 10-20 tahun lagi kalau mereka terus menjadi. So kita kena reskill mereka. Reskilling. So TVET ini penting. So kerajaan juga melihat ini sangat penting. Itulah sebab dia ada lebih kurang berbilion yang dia sasarkan lebih kurang 6.7 bilion ringgit untuk majlis TVET negara ini mempromosikan atau memperhebatkan TVET di negara kita. Supaya boleh-boleh kita tak terperangkap dalam jadi e-hailing dan p-hailing saja. Betul. Dalam situasi ini juga Prof, kita juga ingin melahirkan individu ataupun golongan belia kita ini untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Bukan semata-mata dalam industri gig ekonomi untuk membawa kepada p-hailing dan juga e-hailing. Tapi juga kita lihat kepada dalam bajet 2023 untuk menggalakkan lebih ramai anak muda berniaga, sejumlah 305 juta ringgit telah diperuntukkan dalam bajet 2023 dengan kemudahan pinjaman khusus untuk belia melalui SME Bank, Tekun, Mara, BSN dan Agrobank di bawah skim Penjaja Muda Keluarga Malaysia. Jadi bagaimana harapan ataupun aspirasi Prof sendiri melihat kemudahan-kemudahan dan juga inisiatif disediakan oleh pihak kerajaan untuk membantu memperkasakan golongan belia ini, Prof? Ini adalah salah satu aspek bantuan saja, itu dari segi kewangan. Tapi yang lebih penting lagi, usahawan belia kita ni perlu ada kemahiran lain, mengurus cara perniagaan mereka, mengurus kewangan, mengurus stok mereka, mengurus cara pekerja-pekerja mereka. Itu kemahiran yang lebih daripada just bantuan kewangan. Jadi aspirasi saya ialah mungkin kerajaan juga ataupun kementerian-kementerian yang terlibat boleh menyediakan khusus-khusus yang boleh membantu belia-belia kita bukan saja dari segi kewangan tapi juga khusus-khusus yang membolehkan mereka menjadi usahawan yang berjaya. Sebab usahawan bukan saja bantuan kewangan untuk mula perniagaan tetapi bagaimana lestarikan perniagaan mereka untuk jangka panjang. Itu penting. Betul. Sustainability. Betul. Ya. Lagi-lagi dalam situasi ekonomi yang agak mencabar pada ketika ini dengan sudah pasti ketidaktentuan ekonomi pada tahun 2023 jadi menjadi pemerhatian kita bersama, Prof. Jadi Prof, kita melihat kepada bajet 2023 ini bagaimana aspek perlindungan sosial merupakan aspek yang sangat penting bagi pekerja-pekerja di dalam gig ekonomi ini. Bagaimana pandangan Prof sendiri perlindungan sosial ini diperbaiki, ditambah baik dalam bajet 2023, Prof? Dari segi skim keselamatan sosial pekerja sendiri ni, ya, yang dipromosikan oleh PKSO baru 2-3 tahun lepas ini, skim ini sudah ditambah baik di mana kerajaan akan membantu memberikan caruman sebanyak 80%. Ini satu permulaan yang bagus. Jadi kalau kita lihat dari segi caruman PKSO ini, dia di antara RM13 hingga lebih kurang RM50. Jadi sekarang kalau kerajaan bagi 80% caruman ini bermakna lebih kurang dia kena bayar di antara RM3 RM10. Jadi kalau pekerja-pekerja gig ini sedar bahawa keselamatan sosial ini, perlindungan ini mampu memberi mereka satu jenis jaminan perlindungan sosial, mereka akan carumlah dan RM3 hingga RM10. So kalau kita bayangkan sebulan dia hanya bayar RM3 hingga RM10, itu bermakna satu kalau mereka puasa satu meal saja tengah hari tak makan RM3 hingga RM10 untuk sebulan sekali. So itu satu permulaan yang bagus, tetapi pekerja-pekerja gig ini mestilah sedar ini penting. Kalau mereka tak sedar, tak nak carum, memanglah itu satu yang peluang yang terlepaslah. Mereka kenalah mula mencarum sebab ini keselamatan sosial ini penting. Betul. Ini sangat penting untuk keselamatan sosial mereka sendiri, untuk situasi luar jangka, Prof. Jadi selain itu juga, Prof, kita melihat inisiatif skim Aisaraan KWSP dan penambahbaikan dalam bajet 2023 ini untuk kita memberi pemahaman dan juga kesedaran kepada pekerja-pekerja gig ekonomi ini untuk mereka mempunyai simpanan yang mencukupi di hari tua. Ini berkaitan dengan kelangsungan kesinambungan kehidupan mereka di hari tua kelak, Prof.
So kalau kita lihat kerajaan bercadang untuk menambah daripada aisaran ini dari RM150 kepada RM200 setahun ataupun 50% daripada jumlah caruman mereka. Untuk dapat RM200 ini, pekerja-pekerja ini pekerja sendiri ini perlu mencarum sekurang-kurangnya RM2,000 setahun untuk mendapat RM200, 15%. Okey. Jadi lebih kurang RM165, RM67 sebulan. Itu lebih kurang sama dengan caruman oleh pekerja yang bekerja yang mencarum 11% kepada KWSP. So RM167 ini adalah satu minimum mereka kena carum. Tetapi memang tak cukuplah sebab dari data-data lepas lebih kurang 40%, 60% pekerja pencarum KWSP ini tidak mempunyai pendapatan atau simpanan yang cukup untuk hari tua. Itu tak cukup, tetapi ini satu permulaan untuk menggalakkan mereka. Tapi memanglah daripada apa yang kita lihat hanyalah masih lagi ramai yang tak sanggup mencarum. Tak sanggup mencarum. Betul-betul. Pencaruman ini sangat penting sebenarnya, Prof. Bukan saja kita melihat dalam aspek jangka masa panjang untuk hari tua kelak, tapi juga kita melihat dalam situasi luar jangka, Prof. Sebab kita lihat pandemik COVID-19 ini memberi teladan kepada kita semua betapa pentingnya untuk setiap individu mempunyai simpanan sekurang-kurang 6 bulan pendapatan, Prof. Untuk kita meneruskan kehidupan di sebalik kemelut ataupun cabaran yang melanda. Jadi, Prof, bagaimana daripada aspirasi Prof melihat trend semasa sekarang ini, golongan belia sekarang ini mudah beralih kepada freelancer, bukan saja dalam P-hailing ataupun e-hailing, tapi juga sekarang ini dalam situasi pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi juga dah beralih kepada ekonomi gig, Prof. Ya, memang itulah trend yang kita lihat. Belia-belia kita tak sanggup lagi kerja dari jam 8 hingga 5 petang. Mereka sanggup kerja bila-bila saja. Mereka tak nak bekerja untuk orang lain. Mereka nak kerja sendiri. Itu satu trend yang bagus bila mereka jadi usahawan sendiri ataupun jadi majikan sendiri. So itulah yang kita nak lihat, dan itulah yang kita nak lihat bahawa mereka freelancer ini adalah kemahiran tinggi. Yang penting pekerja ini berkemahiran tinggi dan mampu mencapai aspirasi negara kita untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Itu satu aspirasi yang cukup besar untuk kita semua. Dan kita menilai situasi semasa bagaimana trend golongan belia sekarang ini beralih kepada freelancer ataupun beralih dalam ekonomi gig. Jadi ini merupakan satu perkongsian yang sangat menarik untuk kita pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Tan Pek Leong, pensyarah pembangunan ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih, Prof. Terima kasih.